Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Dijangkakan pada 28 September 2022 yang akan datang, Mesyuarat Ahli Majelis Kerja Tertinggi MKT UMNO akan diadakan. Beberapa keputusan penting dijangka akan dibuat dalam mesyuarat tersebut. Antaranya dikabarkan beberapa orang ahli MKT UMNO yang dilantik akan digugurkan oleh Presiden UMNO. Seperti yang dijangkakan dan yang berlaku dalam beberapa siri mesyuarat MKT yang lepas, antara agenda penting yang akan dibincang ialah mengenai pembubaran parlimen. Apabila disebut mengenai pembubaran parlimen, sudah tentu seluruh perhatian akan tertumpu kepada Naib Presiden UMNO yang juga Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Dilaporkan sudah beberapa kali Ismail Sabri mengingkari janji untuk membubarkan parlimen yang telah beliau berikan, bukan sahaja kepada MKT, malah kepada perwakilan PAU. Kami dimaklumkan dari sumber dalaman UMNO, mesyuarat MKT UMNO yang akan datang akan mengambil tindakan tegas terhadap Ismail Sabri. Malah sumber memberitahu, tindakan itu akan disusuli pula dengan pengumuman UMNO menarik sokongan dari kerajaan yang diterajui oleh Ismail Sabri. Sejauh mana kepastiannya tidak dapat kami pastikan, namun kemungkinan tetap ada. Untuk parlimen penggal yang ke-14, kita sudah mengalami pertukaran kerajaan dan Perdana Menteri sebanyak 3 kali. Kali pertama apabila berlaku langkah Sheraton yang menyaksikan Perdana Menteri ketika itu Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan. Sebagai penyelesaian krisis politik ketika itu, Istana Negara telah menitahkan supaya kesemua ahli parlimen menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk tujuan pelantikan Perdana Menteri baru melalui akuan bersumpah. Ketika itu walaupun UMNO memohon supaya parlimen dibubarkan, namun tidak diperkenankan baginda atas alasan wabak COVID-19. Akhirnya Muhyiddin Yassin telah dilantik sebagai Perdana Menteri selepas mendapat sokongan majoriti ahli parlimen. Kemudian berlaku pula krisis politik kedua apabila tindakan Muhyiddin mengingkari titah Yang di-Pertuan Agong supaya ordinan darurat dibahaskan di parlimen sebelum dimansuhkan. Bukan setakat ingkar, Muhyiddin juga memutar belit kenyataan Yang di-Pertuan Agong serta mengelirukan parlimen. Ekoran itu, UMNO bertindak balas dengan menarik sokongan ke atas Muhyiddin Yassin. Sekali lagi pihak Istana Negara memanggil ahli parlimen menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk menyelesaikan masalah ahli politik. Kali ini baginda hanya memanggil 114 orang ahli parlimen yang didakwa menyokong Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Akhirnya Ismail Sabri mendapat perkenan untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Kini krisis politik sekali lagi dilihat sedang berlaku. Ismail Sabri dilihat sedang mendapat tekanan hebat dari UMNO sendiri supaya beliau membubarkan parlimen. Namun ianya berpunca dari sikap beliau sendiri yang dilihat beberapa kali berdolak-dalik dalam membuat kenyataan untuk membubarkan parlimen. Bukan setakat itu, Ismail Sabri juga telah didapati tidak bersikap jujur apabila memberitahu ahli MKT bahwa tiada perjanjian antara beliau dan Muhyiddin semasa perahlian kuasa. Ini sudah pasti telah menimbulkan kemarahan akar umbi dan pemimpin UMNO. Perkabaran dari PWTC memaklumkan 28 September ini adalah penentuannya. Sekiranya UMNO menarik balik sokongan ke atas Ismail Sabri, agak mustahil untuk Istana Negara sekali lagi melantik Perdana Menteri melalui SD. Ini adalah kerana sudah 2 kali cara yang sama masih gagal mewujudkan kestabilan politik negara. Namun agak sukar juga untuk memberi laluan kepada PRU15. Ini adalah kerana negara kini sedang berhadapan dengan musim tengkujuh dan Jabatan Meteorologi telah memberikan amaran bahawa banjir besar akan melanda negara pada penghujung November. Kecuali parlimen dibubarkan pada pertengahan September dan PRU15 diadakan pada awal atau pertengahan Oktober 2022. Tetapi sekiranya Yang di-Pertuan Agong tidak bersetuju, maka berkemungkinan besar baginda akan membubarkan parlimen atau menggantung parlimen. Dalam keadaan ini, baginda boleh melantik Perdana Menteri interim untuk membentuk kerajaan interim bagi menghadapi banjir. Baginda juga boleh mengisytiharkan darurat politik dan melantik Perdana Menteri interim untuk membentuk kabinet. PRU15 boleh dibuat selepas keadaan banjir pulih.